Untuk video banyak lagi, jangan lupa like, komen dengan subscribe, okey? Okey, kita start sekarang. Pening melayang. Selalunya Selalunya kalau kita ada masalah dia pening melayang ni, kita kira dia punya characterize dia macam ni ya. Dia selalu berjalan. Kalau berjalan dia akan rasa goyang. Dia akan rasa goyang. Lepas tu dia macam perasaan macam naik bot. Perasaan macam naik bot. Kalau dia lebih sikit, dia akan rasa macam naik lift. Dia melayang, dia rasa macam naik lift. Dia rasa macam terbang, melayang. Lepas tu kalau teruk lagi, dia efek kita punya mata, dia akan rasa macam pening yang memusing. Okey. Selalunya kalau ada masalah ni, dia selalunya jadi waktu pagi. Paling kerap sekali, paling ketara sekali dia akan jadi waktu pagi. Paling ketara sekali lah. Waktu pagi. Bangun tidur tu dia rasa macam nak jalan tak balance. Lepas tu dia rasa macam tinggal bersing apa semua tu. Dapat yang tu saya cerita satu orang ni. Jangan tahu pandai betul, jangan tahu pandai stable apa semua ni. Mula kita, okey lah tak boleh, kita pergi check hospital. Okey. Pergi check hospital, buat blood test apa semua, clear, kolesterol pun ada tinggi sikit, darah ada blood pressure pun naik sikit apa semua. Tapi dia tak dapat menerangkan punca kenapa kita jadi jalan bergayang. Okey, tak apa, hospital kata okey tak apa macam ni, kami serahkan kepada ENT untuk pakai hidung dan telinga lah, akan tekak ear, nose dan throat. Entah. Lepas tu check dekat telinga tak ada masalah pun, dekat tekak pun tak ada masalah pun. Apa last sekali, selalunya dia akan bagi untuk ubat vertigo lah. Ubat vertigo yang bestnya bila makan tak ada efek pun, tak ada rasa langsung. Untuk pengurangan rasa bergoyang tu tak ada langsung pengurangan. Dia rasa makin bergoyang rasa makan ubat vertigo, makan dah. Tapi pasal apa bergoyang ni dia tak berhenti. Okey, kita kena faham. Yang ni orang kata kefahaman lah. Dia macam kita punya tagline. Saya suka ingatkan kita punya tagline adalah saya tahu dan faham apa saya buat. Sebab kalau kita tak tahu dan tak faham apa kita buat, kita akan menjadi lembu buat duit. Kita kena perah hari-hari untuk dikeluarkan duit kita lah daripada poket kita. Okey, saya pun memang nak duit juga. Sebab tu saya cuma cara saya bekalkan information yang betul, saya bekalkan punca pengesahan yang betul, lepas tu praktik buat. Itu sahaja cara bezakan saya. Lepas tu kalau macam ENT dia check dekat telinga kita, tak ada infection pun. Sebab apa? Goyang kawan ni ya. Dekat tekak hidung. Hidung sumbat sikit, tekak pun berkehak sikit, merah-merah sikit. Lepas tu dia orang pun pening. Sebab apa jadi macam ni ya? Dia orang tak tahu yang kata kalau ada masalah acid reflux, memang perkara ni akan berlaku. So kita kena faham. So benda pertama yang kita kena faham adalah ETD. ETD maksud Eustachian tube dysfunction lah. Dysfunction. Apa benda Eustachian tube? Saya kerap kali cakap Eustachian tube. So kita tengok Eustachian tube menatang apa sebenarnya. Okey, so kita buka sikit. Okey. Bila kita tengok sini, kat sini tulis apa? Allah, kamu ni pun. Okey, kat sini tulis, kalau tengok kat sini dia tulis Eustachian tube, dia ada tube belah kanan. Tube belah kanan, satu tube belah kiri. Dia ada dua tube kat sini. So kita tengok tube. Okey. Mana Eustachian tube dia nak pergi nampak. So kita hilangkan sikit mentang ni, kita hilangkan rahang dia ni. Hai. Ini kita punya Eustachian tube. Set. Pen. Ni Eustachian tube kita. Okey, kalau kita nak tengok dia punya penyambungan dia tu dekat mana? Kat sini ya.
Okey, dan siap. Okey, so kita buka kita punya digestion. Buka punya digestion. Okey, kita hilangkan sikit ini parotid gland ni, kita hide dia supaya kita nampak. Oh, dekat sini tak apa nampak lagi, tapi sebab kita kena buka kita punya respiratory screen, sambungan untuk pernafasan. Okey, dekat sini kita nampak dia bersambung terus dengan kita punya bahagian tekak, dengan kita punya bahagian pernafasan kita, rongga pernafasan kita yang bersambung terus kepada kita punya paru-paru. Kita punya yang sambung kepada paru-paru kita ni bahagian depan, ya, tekak kita belakang. Okey, tapi benda ni dia satu saluran. Satu saluran, kita faham. Kita kalau kita tengok detail kat sini, buka. Okey, memang bersambung dengan kita punya kita punya bahagian. Nak cerita detail pun pening kat orang. Kita kata kat sini tengok, kita punya senang kata, kita punya anatomy, kita punya bahagian tekak lah senang kata. Saya cerita ni pun pening. Okey, kita tengok kat sini full macam tu. Okey, bila kita berlaku saja acid reflux, okay, kita tunjuk sikit apa yang berlaku kalau kita ada acid reflux. Okey, dekat sini kalau kita nampak kita punya perut, so kita buka kita punya perut lagi. Okey, ini kita punya cross section kita punya perut. Okey. Okey, ni kita punya perut. Okey, bila kita reflux saja, kita reflux kandungan kita punya perut kat sini dengan makanan kita punya tak hadam dekat bawah kita punya perut ni. Dia selalunya untuk jadi reflux, dia kena ada masalah SIBO, orang panggil small intestinal bacterial overgrowth. Kalau kita macam makan benda manis sahaja, ataupun kita makan nasi, ataupun kita makan buah manis, ataupun kita makan banyak sayur. Untuk orang ada masalah SIBO, untuk orang makan sembelit ni, ubat dia bukan makan sayur lah untuk selesaikan masalah perut, dan juga bukan untuk makan buah untuk selesaikan masalah buasi, untuk masalahkan sembelit ni, sebab dia akan jadi lagi sembelit. Okey, bakteria dekat kawasan atas usus kecil kita ni, SIBO ni, small intestinal bacterial overgrowth, akan menapai kita punya gula, akan menapai kita punya serat. Lepas tu dia akan bebaskan gas. Bila gas tu dia akan masuk dekat kita punya usus kecil ni, keluar dekat sini, masuk ke sini. Sebab dia kena release pressure. Kalau dia tak release pressure, kita meletup, usus kita meletup. So macam mana pun dia kena keluar naik ke atas juga. Okey, bila perjalanan dia keluar naik ke atas ni, kita undo semua. Pressure dia ni, dia akan naik terus ke atas. Okey, dia akan naik terus ke atas, ke kita punya tekak, ke bahagian kita punya bahagian ni tadi. Lepas tu dia akan effect kita punya eustachian tube. Okey, disebabkan dia punya property acid tu, acid reflux tu sendiri, dia ada mengandungi, dia punya menghakis, bersifat menghakis. Dia akan menyebabkan kita punya eustachian tube tu, ni tu, eustachian tube tu, dia akan mengecut, dia akan block, dia akan, sebab radang, dia block lah dia punya eustachian tube tu. Bila eustachian tube tu block, dia akan mengganggu kita punya proses untuk nak balancekan kita punya pressure luar dengan dalam. Iaitu kegunaan eustachian tube ni untuk balancekan kita punya tekanan luar dengan dalam badan kita. Dan dia ada dua kat sini, belah satu, belah kiri, belah kanan. Bila berlaku satu keradangan kat sini, dia adalah mustahil untuk dua-dua ni berlaku keradangan yang sama. Dia akan berlaku kat sini lebih, sini kurang. Atau sini tak berlaku keradangan, sini berlaku keradangan. Bila ini saja berlaku, dia akan efek kita punya bahagian tengah telinga kita, dia akan efek kita punya salus paruh bulat untuk balancekan kita punya berdiri ataupun duduk ataupun buat apa-apa aktiviti. Contoh saya sedang nak bagi adalah macam kalau kita buat helikopter, kita berpusing satu tempat, kita berpusing, lepas tu kita berhenti statik. Salus paruh bulat kita yang bertugas untuk balancekan diri kita, dia berkocak. Bila dia berkocak, itu dia buat rasa pening. Itulah efek dia. Benda yang sama berlaku untuk orang ada masalah keradangan tube eustachian ni. So macam mana nak tahu apa berlaku keradangan tube eustachian ni? Senang sahaja. Telinga dia berdesing. Telinga berdesing, lepas tu rasa panas. Satu rasa kedap macam naik kapal terbang. Macam naik kapal terbang, dia rasa block. Selalunya kalau ada benda ni sahaja dengan kerap, memang akan berlaku masalah dengan tube eustachian dan memang anda akan berasa goyang, pening, memusing. Itu satu perkara biasa. Okay, sebab tubuh badan cuba nak balancekan diri sebaik mungkin. Itu sahaja, tak ada benda lain. Bukan sebab masalah darah tinggi. Darah tinggi tak akan menyebabkan pening, sama dengan kolesterol tak akan menyebabkan berlakunya rasa pening macam tu ya. Dia adalah mustahil. So, apa lagi selain daripada telinga berdesing?
telinga berdesing, rasa panas, rasa kedap, apa ke yang contoh kata ada keradangan tube eustachian. Senang saja, air bila start jadi pekat, tekak rasa benda tercekik, hidung rasa tersumbat waktu pagi. Itu satu perkara biasa untuk orang ada masalah acid reflux. Acid reflux sebenarnya ada masalah dalam tubuh. Dan benda ni tak boleh selesai dengan ambil ubat vertigo sebab dia adalah masalah fizikal. So kalau masalah fizikal, kita kena selesaikan melalui cara fizikal lah. Macam mana nak menyelesaikan masalah keradangan. Sekarang ni kita balik. Tadi kita dah habis untuk punca. Puncanya adalah berlaku keradangan dekat tube eustachian akibat masalah acid reflux atau silent reflux. Ada dua, silent reflux ataupun acid reflux. Kedua benda ni. Bila berlaku saja benda ni, akan berlakulah masalah apa ETD yang panggil, eustachian tube dysfunction, yang mana tugasnya adalah untuk nak balancekan kita punya tekanan udara dalam dengan tekanan luar, dengan tekanan udara dekat luar. Bila berlakunya keradangan dekat tube ini, anda akan rasa automatik, akan rasa goyang, pening dan apa semua. Dan simptom dia adalah macam saya cakap tadi, rasa telinga panas, kedap dengan berdesing. Itu sahaja. So kalau makan ubat memang tak selesai. Misalnya kalau makan ubat Betacert ke apa semua untuk nak selesaikan masalah vertigo ni, akibat masalah acid reflux, memang mustahil. Buat habis duit sahaja. Okey. So, kita macam mana nak selesaikan benda ni? Untuk selesaikan benda ni, kita kena tahu kita punya mekanisme badan lah. Macam mana dia berfungsi. Kita kena tahu macam mana mekanisme badan dia berfungsi. Okey. Dekat sini, macam saya cakap tadi, dia ada dua benda. Untuk membolehkan acid reflux berlaku, dia kena ada masalah SIBO. Dia ada masalah SIBO. Okey. Satu lagi, kalau bila ada masalah SIBO, baru kita ada pressure angin, gas. Ini orang panggil angin ni. Angin dengan gas. Akibat penapaian bakteria, penapaian makanan oleh bakteria yang tak sepatutnya dekat kawasan atas usus kecil, dia akan menghasilkan angin dan gas. Bila berlaku angin dan gas ni, dia kena keluar, dia tak boleh duduk dalam. Kalau dia duduk dalam, memang havoc. Memang sekali rasa sakit tu bergerak-gerak. Dia sekejap pergi belah kanan tangan, sekali belah kiri, sekali dia pergi sana, pergi sini. Sebab benda tu dia bergerak dengan kita punya usus. Usus kita dipenuhi oleh saraf untuk kontrol dia motion, untuk pergerakan barang, apa, release enzyme, apa semua segala tu ini. Okey. Bila dia kena tekan saja dengan pressure angin, automatik kita akan rasa sakit satu badan sebab dia penuh dengan saraf. Saraf ni pasal satu, saraf tunjang kita namanya saraf vagus. Bila dia efek saja, tekan saja, kat ini pasal kaki lenguh. Pasal kepala lenguh ni, tapi bila picit-picit sedar, angin pergi dekat kaki. Tak, angin tetap dekat usus, cuma dia bergerak tekan saraf. Itu sahaja. Okey. Ni dia kena ada masalah SIBO, angin SIBO yang masukkan angin dan gas. Baru kita ada satu dia punya komponen untuk pressure. Okey. Pressure gas. Okey, apa bila ada masalah, bila ada gas yang pressure, kita kena ada satu lagi komponen LES tu kena dalam keadaan relax. Okey. Bila LES dalam keadaan relax, macam mana kita nak bagi LES dalam keadaan relax? Adalah kita kena ada masalah kepekatan acid perut tu kena kurang. Kepekatan acidity. pH gastric juice, panggil pH gastric juice untuk bahasa lagi tepat. pH gastric juice dia tinggi. Bermaksud dia nak ke alkaline, dia tak acid. Dia nak ke alkaline. Okey. Bila kita punya pH gastric juice ni tinggi, dia nak ke alkaline, maksud dia acidity dia kurang. Automatik kita punya auto LES tu akan relax. Ini orang panggil acid perut longgar, LES longgar, bukan LES longgar. LES tu cuma dalam keadaan relax akibat kita ada masalah acid perut kurang. Sebab apa? Sebab dia badan automatik dia akan automatik badan akan cakap orang ni akan ada masalah gas. So kita kena release gas dah. So automatik LES dalam keadaan sentiasa relax untuk memastikan gas tu senang naik, senang sendawa. Kalau tidak kita punya perut tu meletup. Macam itulah ceritanya. Okey, kita ada dua benda ni. Lepas tu, bila ada dua benda ni sahaja, automatik gas, acid reflux senang jadilah. Acid reflux senang jadi. Acid reflux, silent reflux,
Senang je. Silent reflux ni selalunya jadi waktu tidur. Waktu kita tak sedar, tiba-tiba bangun tu rasa tekak, berkahak apa semua. Itu masalah silent reflux lah. Acid reflux ni bila kita sendiri rasa dada tu rasa panas, lidah tu rasa panas apa semua. Okey. So harap faham. Kalau tak faham tanya soalan lah. Kalau tak faham tu minta komen, tanya saya. Bagi clear, kita nak bagi clear benda ni supaya soalan ni kita boleh tutup buku. Nanti saya boleh share je live ni, senang. Okey. Bila kita ada dua komponen, kita ada masalah sibuk, kita ada masalah sibuk kurang, LES kita relax dan keadaan relax, benda ni akan naik. Bila dia akan naik, dia akan reflect kita punya tube eustachian. Bila tube eustachian terengsa sahaja dengan kita punya acid, gastric juice kita, automatic dia akan tutup, dia akan block. Bila block saja, kita tak boleh balance, kita punya tekanan luar dan kita punya tekanan luar dengan tekanan dalam tubuh badan, automatik badan akan jadi confused. Bila dia confused sahaja, kita akan dalam keadaan tak bergoyang. Okey, itu dia punya mekanisme untuk perkara ni terjadi. Saya rasa saya dah explain dengan detail lah kot. Okey, untuk cara untuk menyelesaikan masalah ni, dia ada dua masalah dekat sini. Satu masalah sibuk, satu masalah sibuk kurang. Reflux ada beri kesan pada voice cord? Tak. Memang dia akan beri kesan pada kita punya kotak suara, kita punya larynx ni memang akan bagi efek. Suara akan bertukar menjadi suara robot, suara serak-serak, suara rock. Dia memang akan efek. Benda biasalah, jangan risau. Kalau macam kita ada masalah reflux, kita ada masalah reflux, so kita bertukar apa semua, jangan risau sebab benda ni senang nak solve. Cuma cara nak solve dia, kita kena faham kita punya macam mana cara badan tu dia berfungsi. Kalau kita tak tahu cara badan kita berfungsi, memang kita blur lah. Bila kita blur sahaja, siap sedia untuk menjadi awal lembu untuk diperah duit. Itu sahaja. So kita kena prepare benda ni. Okey, untuk selesaikan masalah ni, dia ada dua benda yang kita perlu selesaikan. Satu masalah sibuk, satu masalah acid reflux. Satu sibuk plus low stomach acid equals to acid reflux / silent reflux. Acid reflux dan silent reflux sama juga dengan masalah ETD, eustachian tube dysfunction, sama juga dengan masalah vertigo, goyang, tak stable, memusing. Okey, benda ni ya. So, sekarang kita nampak problem besar sibuk dengan low stomach acid. Untuk selesaikan masalah sibuk, dia memang takes time. Memang ambil masa yang agak lama untuk menyelesaikan masalah sibuk. Memang ambil masa yang lama. Sebab apa? Sebab kita benda ni kita nak balancekan kita punya bakteria usus balik. Ambil masa yang lama. Sekurang-kurangnya saya jawab terang sini, sekurang-kurangnya adalah 6 bulan. 6 bulan. Untuk selesaikan masalah sibuk. Low stomach acid ni antara benda yang senang kata, bila selesai masalah sibuk, dia akan selesai low stomach acid. Low stomach acid ni berpunca pada stres lah. Kecuali kalau kita stres berpunca daripada makanan yang salah, kita macam makan banyak tepung, kita makan benda banyak gula. Gula saya tak apa nak risau sangat. Saya risau kepada banyak benda bertepung sebab efek kita punya usus. Banyak tepung, makanan proses, benda yang banyak makanan yang GMO, banyak cuci hormon. Itu benda-benda tu kita kena jaga. Gula saya tak apa nak jaga sangat gula. Gula dia tak apa nak ada masalah sangat. Cuma benda-benda yang saya cakap, tepung tu paling masalah sekali. Tepung, makanan proses dengan pemakanan yang tak apa nak betul lah. Contoh macam ni saya cakap. Untuk masalah semacam orang kata masalah sibuk ni, dia akan jadi IBS lah, IBSC, IBSD, constipate, sembelit apa semua.
cara pemakanan tu banyak orang silap praktis. Macam orang sembelit dia selalu praktis kata kena makan buah, kena makan sayur banyak, kena makan oat ke. Benda-benda ni tak boleh makan. Untuk orang ada masalah sembelit dia tak boleh makan. Sebab sembelit dia akan jadi lagi teruk. Sebab benda ni dia perlukan enzim dengan bakteria untuk nak hadam makanan-makanan jenis macam ni. Contoh pada buah yang paling sebenarnya tak boleh makan, buah manis especially sebab dia buah kacuk. Dia serat kurang, manis dia lebih. Memang efek. Tak percaya, cuba try. Saya senang kata, kalau tak percaya cuba try. Untuk sayur banyak memang tak boleh sebab kalau makan sayur banyak najis tu akan jadi kerah, najis akan jadi warna hijau. Sekejap, saya kena masuk charger sekejap. Okey. Najis akan jadi warna hijau, najis akan jadi kambing. Apa? Macam bila once open dia nak jadi berdaun. So benda ni memang sangat tak okey lah. Benda ni memang sangat tak okey. So bila kita ada masalah sembelit ke apa semua, cara yang paling senang sekali untuk tak mahu develop jadi buasir adalah makan daging. Makan daging. Lepas tu makan lemak. InsyaAllah senang buang yang besar dan tak ada masalah buasir. Kalau dah jadi masalah buasir, jangan lupa top up untuk vitamin C sekali ya. Ambil vitamin C sekali untuk selesaikan masalah ni. Ayam bertepung, ya betul. Kurangkan makan ayam bertepung. Okey, ini satu cerita. Okey, lepas untuk selesaikan masalah sibuk ni, saya minta amal Hawaii Plus, lepas tu praktis untuk MBB. Kalau dah start amal Hawaii Plus, pastikan MBB tu betul. Kalau macam masih ada simptom, macam masih dalam seminggu dah amal Hawaii Plus, tapi simptom masih tak ada kekurangan apa semua, minta kontak saya balik lah. Saya akan minta spam saya lah. Macam biasa saya minta orang spam saya sebab nanti saya ada mesej saya masuk macam yang terkejun. So minta spam supaya saya pasang mesej yang masuk. Okey, ayo ya. 53 ni nombor telefon saya. Kontak saya. Minta untuk selesaikan masalah sibuk ni macam mana buat Hawaii Plus MBB. Untuk low stomach acid kita tengok kalau tak ada masalah tulang belakang, memang sangat-sangat boleh amal Hawaii Plus dengan MBB untuk selesaikan masalah low stomach acid. Selagi kita tak makan tu bagi betul. Orang nak cakap Hawaii Plus ni apa dia ni kena pantang makan baru nak selesai. Saya tak mau pantang. Silakan meninggal dengan kena penyakit masalah jantung. Saya punya masalah jantung dengan stroke lah. Saya bukan dia memang akan mati dengan cara menyusahkan orang. Bukan saya cakap ni bahasa kasar sebab ini adalah kebenaran. Selagi kita tak betulkan kita punya pemakanan untuk selesai masalah, untuk tak mahu bagi ada inflammation, keradangan dekat kita punya arteri jantung ataupun buah pinggang adalah satu perkara yang mustahil. Kita kena makan tu bagi betul. Kalau kita makan tak betul, kita tak akan boleh lari. Adalah mustahil untuk lari boleh. Sebab tu untuk orang meninggal dengan masalah jantung, masalah stroke ke apa semua adalah kanser sekalipun, tumor apa semua adalah satu perkara kebiasaan dekat Malaysia sekarang ni sebab makan terbalik. So saya punya MBB ni, cara pemakanan saya ni adalah cara sepatutnya manusia makan. Jangan kita makan untuk keseronokan, untuk sementara waktu kita menyisai cukup lama dan menyusahkan orang lain nanti. Itu sahaja. Okey. Satu lagi untuk tak mahu bagi saya bagi tips lah. Saya bagi tips. Untuk tak mahu bagi masalah acid perut, low stomach acid ni makin menguncing adalah jangan minum air selepas makan terus. So sekurang-kurangnya bagi 30 minit gap. Untuk makanan tu turun apa semua dulu baru kita dilute kita punya acid perut. Kalau kita makan bersulam, kita makan sambil kita minum air ataupun kita minum sup, dia akan cairkan acid perut kita dan memang akan memudahkan lagi masalah untuk dia reflux naik ke atas. Itu sahaja. Okey. Harap semua faham kot. Harap semua pun saya recap balik . Untuk masalah pening melayang, bergoyang apa semua ni, memusing adalah disebabkan oleh masalah ETD
Eustachian tube dysfunction yang berpunca pada kita punya acid reflux. Okey. Acid reflux ataupun silent reflux akibat kita ada masalah low stomach acid. Low stomach acid menyebabkan berlakunya masalah SIBO, small intestinal bacterial overgrowth. SIBO ni menghasilkan pressure gas. Pressure gas akan low stomach acid akan menyebabkan LAS kita sentiasa relax. Bila LAS kita sentiasa relax, senang pressure gas ni naik ke atas, bawa kita punya isi perut naik ke atas dan menyebabkan masalah keradangan dekat kita punya eustachian tube. Bila berlaku itu sahaja, memang automatik kita akan rasa pening menggoyang sebab dia akan efek kita punya bahagian tengah telinga kita. Kalau pergi check ENT, sebab benda ni saya ikut join forum overseas sekali ya. Join forum overseas sekali. Yang banyak komplain, dia pergi jumpa ENT, masalah ni tak selesai sebab dia tak boleh check dekat kita punya keradangan eustachian ni. Banyak paper dah saya baca untuk jurnal untuk masalah ni. Untuk selesaikan masalah ni dia tak ada ubat lah, dia tak ada ubat. Kalau boleh pun PPI pun boleh selesaikan untuk sementara waktu, tapi PPI dia mask kita punya simptom, dia cover kita punya simptom saja, dia tak selesaikan punca masalah. Punca masalah tetap ada SIBO dan low stomach acid. So selesaikan masalah SIBO, low stomach acid dengan half-life plus dengan MBB ni. MBB ni minta maaf saya tak boleh cerita dekat sini sebab MBB ni sangat-sangat detail. Dia ada banyak peringkat dan nak cerita dia sampai ke esok hari saya rasa baru habis. So saya cerita dekat sini cara ringkas. Amal Alpha Plus untuk balancekan kita bakteria usus perut balik. Lepas tu amal MBB untuk selesaikan masalah kita secara keseluruhan, secara total. Baru selesai masalah. Okey. Sekarang ni saya jawab satu-satu soalan. Kalau tak faham tanya. Kalau tak faham tanya. Okey. Saya jawab soalan.